Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tamin bil khair. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin pada menceritakan sirah Nabi SAW. Pada kali ini kita akan sambung tajuk peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, tapi ini hanya kisahnya secara ringkas saja. Kalau kita nak mengaji buat Isra' Mi'raj ni panjang juga lah. Ada sebuah kitab dikira dia yang dikarang oleh ulama menceritakan tentang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini, kan. Nama ni tahu kan, tapi kita tak tahu cerita apa dalam tu, kan. Tapi ini hanya nak cerita secara ringkas tentang Isra' dan juga Mi'raj. Kata pengarang, pada tahun ke-11 kenabian, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan Isra' dan juga Mi'raj. Isra' ni perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan juga Mi'raj itu perjalanan Rasulullah daripada Baitul Maqdis kepada Sidratul Muntaha. Naik ke langit lah. Rasulullah naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Isra' ialah perjalanan Nabi SAW pada waktu malam. Ini mengikut kitab ni lah. Yang tadi yang Ustaz cerita tu huraian secara ringkas lah, kan. Dalam ni pun ringkas juga, kan. Cuma ni kita nak baca, kan. Jadi macam mana perjalanan, macam mana yang dipanggil sebagai Isra' tadi? Isra' ialah perjalanan Nabi SAW pada waktu malam. Perjalanan Rasulullah SAW pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ada ayat Quran pun tentang ni, kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Kan. Tu ada ayat Quran cerita tentang perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ni kat mana? Masjidil Haram ni kat mana? Masjidil Haram ni dekat Mekah. Dan Masjidil Aqsa ni di mana? Di Palestin. Perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Palestin, itu dipanggil Isra'. Perjalanan itu dipanggil sebagai Isra'. Ini peristiwa ni nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nak menguji umat Islam. Peristiwa ni nak menguji orang Islam, Okey, tu habis Isra'. Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke alam tinggi. Dibawa naik ke alam tinggi, naik ke langit dulu, kemudian dia naik ke alam yang lebih tinggi sehingga ke Sidratul Muntaha. Yang tinggi sekali dia panggil Sidratul Muntaha lah. Dan ada lagi tinggi, Hadratul Qudsi sampai atas tu. Ustaz, apa benda tu saya nak sebut tu? Kursi tu, kan. Tak apa, itu kena cerita dalam bab dia. Itu bab tentang Isra' dan juga Mi'raj, Ini kita cerita secara ringkas mengikut kitab ni, Dalam peristiwa inilah difardukan solat 5 waktu. Jadi peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini berlaku, dan pada ketika itulah ketika Nabi naik ke langit dan atas sampai ke Hadratul Qudsi tu, Sidratul Muntaha tu, dan menerima perintah solat 5 waktu daripada Allah SWT. Adalah dalam tu, kan. Dalam kisah tu dia cerita, dalam kisah Isra' Mi'raj lah, kan. 50 waktu, asalnya 50 waktu. Berapa kali Rasulullah ulang alik turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata kepada Rasulullah, naik balik minta kurang sembahyang. Kalau tidak kita sembahyang 50 rakaat lah, kan. Tapi kerana rahmatnya, kerana Nabi ni kesayangnya pada umat dia pun minta lagi, kan. Kita kena terima kasih pada Nabi Musa lah. Nabi Musa suruh, Nabi Musa yang cakap dekat Rasulullah SAW supaya naik minta pada Allah Ta'ala untuk kurangkan. Ni 5 waktu pun kita jam juga, kan. 5 waktu pun jam, kan. Kalau 50 waktu lagi teruk lah, kan. Sejam sekali semayang, kan. Terlepas 50 waktu. Okey, baik. Sejam sekali pun berapa waktu, kan. Banyak lah, kan. 50 waktu semayang tu, kan. 5 waktu tu pun rasa banyak lah, pada saat je, kan. Jadi Nabi minta kurang pada Allah SWT, minta diskaun. Semayang pun kena diskaun kita ni, kan.
Terus yang Nabi boleh buat, kita ni kita ada. Siapa kita ni? Kita ada. Kan? Semayang pun nak kena minta diskaun. Patut kita malu dengan Tuhan kan. Dengan apa nikmat yang Allah Taala bagi, semayang pun kita minta diskaun lagi kan. Malu sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena terima kasihlah kat Rasulullah kan. Kalau tidak, lagi banyak waktu kita kena buat. Okey, pada waktu pagi selepas malam Isra itu, Jibril datang mengajarkan solat dan waktu-waktunya. Jadi selepas Rasulullah menerima perintah solat ketika Isra dan Mi'raj, kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan kepada Rasulullah cara solat tu macam mana, waktu solat tu bila kan. Bila habisnya waktu solat, selepas daripada tu lah kan, dia terima dulu. Tapi ada riwayat yang kata solat yang pertama yang dibuat adalah solat zuhur. Malaikat Jibril turun pada waktu zuhur. Jadi solat yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah solat zuhur. Tu solat zuhur lah. Ada agak yang kata subuh kan, tapi kalau ikut dia kata yang masyhurnya dengan solat zuhur dululah. Solat zuhur yang dibuat. Kita nak kira waktu mana dulu pun tak apa, tak ada masalah kan. Cuma itu sejarahnya, sirahnya kan. Okey, habis. Rasulullah pun belajar sembahyang kan, belajar dengan malaikat Jibril kan. Tapi kita belajar dengan Rasulullah lah. Ni sanad kita dah belajar sembahyang ni sampai pada Rasulullah. Sebab apa Rasulullah kata? Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah macam mana kamu tengok aku sembahyang. Kamu tu siapa? Masa tu isyarat Nabi kepada sahabat-sahabat dia kan. Sahabat tengok, kemudian sahabat cerita dekat orang bawah, cerita sampailah dekat kita. Sampai sanadnya sampai, cuma kita tak tahu saja kan. Tapi sanadnya sampai kan. Hubungan solat kita tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis tu cerita tentang peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ini kitab ni khulasah. Khulasah ni maksudnya apa? Maksudnya ringkasan. Sebab tu dia cerita tentang Isra Mi'raj ni pun ringkas saja kan. Kalau nak yang panjang, kita kena buka kitab yang cerita tentang Isra Mi'raj secara khusus. Ada panjang kitab tu kan. 2-3 kali banyaklah kalau nak mengaji kan. Okey, baik. Tapi sikit sebanyak kita nak mendapat gambaran Isra dan Mi'raj tu, iaitu perjalanan daripada Mekah ke daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawa ke sana. Kemudian perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa ke langit. Ke langit dan ke atas lagi lah kan. Ustaz cerita tadi lah kan. Okey, baik. Tu habis cerita tentang Isra dan juga Mi'raj. Kemudian mengajak kabilah-kabilah kepada Islam. Rasulullah pun mengajak kabilah-kabilah Quraisy untuk menganut ataupun kita kata masuk Islam lah ceritanya kan. Baginda menyeru kaum Quraisy kepada agama Islam dengan lemah lembut selama 10 tahun. Rasulullah berdakwah, ajak orang Quraisy, ajak orang Mekah untuk memeluk agama Islam, untuk mentauhidkan Allah dengan cara lemah lembut selama 10 tahun. 10 tahun berdakwah kan. Lama kan 10 tahun tu. Dan macam-macam lah yang kena pada Rasulullah, seperti mana yang kita dah cerita pada siri-siri yang lalu. Jadi boleh rujuk balik lah video-video yang lalu tu kan. Ikut tajuk lah, Ustaz dah tulis tajuk kan. Cari tajuk yang kitab khulasah tu, ataupun tajuk yang Ustaz tulis sirah Nabi. Jadi di situ ada cerita tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dalam berdakwah sebelum sampai 10 tahun ni kan. Okey, baik. Setelah melihat sikap Quraisy yang degil, dah 10 tahun Rasulullah berdakwah, degilnya Quraisy ni kan, taksub dan menghalang penyebaran dakwah. Dah lah tak masuk Islam, menghalang pula dakwah Nabi. Maka pada tahun yang ke-11 kenabian, baginda keluar bertemu kabilah-kabilah Arab di pasar-pasar mereka. Ini barulah Rasulullah keluar jumpa orang-orang Arab ni di tempat-tempat mereka lah kan, di pasar-pasar ni. Orang Arab ni dia punya pekerjaan dia masa tu adalah berniaga. Jadi Rasulullah pergi jumpa mereka dekat tempat-tempat mereka bekerja ni lah kan. Tempat mereka berniaga ni tu, kata dekat pasar tu. Dekat pasar ni pula dia ada pentas. Dia ada pentas. Kalau kita lah ni macam expo lah. Mana tengok expo, festival.
kan ada pentas kan, tapi kita lah ni pentas nyanyi lah kan. Dekat sana pun, dekat masa Arab tu pun dia ada pentas, tapi dia panggil syair. Syair ni macam nyanyi tu jugalah kan. Tapi Rasulullah pun pergi jumpa mereka kat situ kan. Baginda menyeru mereka kepada agama Islam. Rasulullah pergi jumpa mereka ni buat apa? Jumpa kabilah-kabilah. Maksudnya jumpa kabilah-kabilah Arab ni ada banyak lah. Kabilah kaum ataupun puak-puak lah dalam Arab ni. Jadi Rasulullah mengajak mereka kepada agama Islam. Apa dia? Mentauhidkan Allah dan mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Ada yang menolak seruan itu dengan cara yang keji. Ada yang tolak seruan Nabi itu secara keji. Rasulullah dengan sopan santun minta depa ni, bukan minta ajak lah kan. Dakwah, da'i ni maksudnya panggil kan. Ada yang menolak dengan kata-kata yang sopan, ada juga yang menolak dengan sopan, ada yang menolak dengan keji, ada yang menolak dengan sopan. Bani Hanifah merupakan kumpulan muslimah Bani Hanifah yang merupakan kumpulan Musailamah Al-Kazzab, ialah golongan yang paling keji menolak seruan itu. Jadi ada satu kumpulan, dalam kumpulan yang kabilah yang Rasulullah pergi berdakwah, Rasulullah ajak yang masuk Islam tadi, ada satu kumpulan ni dia ada ketua dia, iaitu Musailamatul Kazzab. Siapa Musailamah Al-Kazzab ni? Musailamah Al-Kazzab ni adalah orang yang mengaku bahawa dia adalah Rasul. Dia mengaku diri dia adalah Rasul. Maksudnya zaman Rasulullah lagi dah ada orang mengaku jadi Rasul palsu ni kan. Bukannya ke zaman kita ya. Zaman Rasulullah lagi. Nak sampai ke zaman kita ni, berapa orang pun kita tak tahu yang mengaku dia adalah Rasul. Ni zaman tu. Dan mereka ni menolak dakwah Rasulullah dengan cara yang keji. Tapi dalam kitab Khulasah ni tak ceritalah bagaimana cara yang keji tu kan. Jadi kita kena tengok dalam kitab yang lebih panjang lagi. Kitab yang lebih panjang lagi lah. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.